Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Johari Jalinas dari Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada kali ini, saya akan membincangkan topik mengenai penilaian status serangga perosak. Dalam program mengenal serangga bersama Dr. Johari Jalinas. Apakah yang dinamakan serangga perosak? Serangga perosak adalah serangga yang dinilai atau dikenal pasti oleh manusia yang menyebabkan bahaya kepada dirinya sendiri, tanaman, haiwan atau harta benda. Sebagai contoh, secara langsung iaitu serangan lokus baru-baru ini yang berlaku di negara-negara Afrika telah mengakibatkan banyak kerugian hasil tanaman. Iaitu kita nampak dia punya kerosakan dia memang secara langsung disebabkan oleh aktiviti serangga tersebut. Dan serangga juga berkebolehan membawa virus walaupun serangga itu tidaklah memberi kecederaan teruk pada tumbuhan tersebut, tapi ia membawa virus yang memberikan kerosakan kepada tanaman. Contohnya virus bawaan aphid menjejaskan tanaman, yang menjejaskan bahagian daun, akar dan batang, dan ini adalah secara tidak langsung. Jadi bagaimana kita ingin menilai status serangga perosak tersebut? So penilaian ni selalunya kita akan menilai atau kita ukur dari segi kecederaan dia dan kerosakan dia. Kecederaan tu adalah merujuk kepada kesan buruk dari aktiviti serangga tersebut, iaitu kesan dia memakan tumbuhan tersebut. Kecederaan pada perumah selalunya tidak semestinya mengakibatkan kerosakan yang dapat dikesan. Mungkin kerosakan itu berlaku di dalam batang ataupun di akar yang kita tidak nampak. Tapi dan jika berlaku kerosakan, mungkin ia tidak mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Itu ada melibatkan kecederaan. Dan kecederaan ini hanya merujuk pada tanaman tersebut. Manakala kerosakan itu adalah satu aspek yang mana yang kita boleh nilai ataupun kita ukur. Ia melibatkan hasil kualiti atau kuantiti ataupun nilai estetika. Sebenarnya yang saya bincangkan tadi, kalau kita lihat kerosakan disebabkan oleh serangan red palm weevil di pohon-pohon kurma di kawasan pelancongan di Sepanyol, itu boleh diukur. Kerosakan yang disebabkan oleh serangga kecil serangga juga, sebagai contoh lalat buah ataupun buah yang dijangkiti oleh pengorek buah. Nilai harga buah tersebut juga akan turun ataupun mengalami nilai harga yang susut. Itu yang kita kata status perosak itu perlu dinilai. Adakah ia hanya memberi kecederaan pada pokok tanpa memberikan kerugian kepada kita, ataupun ia juga akan memberi pada nilai kerosakan, iaitu yang akan memberi memberi kesan kepada hasil, kualiti atau kuantiti produk tersebut. Tahap kecederaan ekonomi kerosakan ekonomi adalah tahap yang disebabkan oleh aktiviti serangga yang dapat diukur sebagai kerugian ekonomi. Terdapat 3 tahap serangga tahap ini, iaitu kedudukan keseimbangan am, di mana kita perlu mengira kepadatan populasi serangga dalam jangka masa yang panjang, iaitu dalam keadaan normal yang dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik tanpa ada apa-apa kawalan ataupun pengurusan serangga. So, jadi data ini sangat penting supaya kita dapat lihat bagaimana populasi serangga itu dalam keadaan normalnya. Jadi tahap ini perlu diambil kira. Dan kemudian adalah ambang ekonomi, iaitu titik di mana tindakan pengurusan harus diambil untuk mencegah peningkatan populasi serangga daripada melebihi tahap kecederaan ekonomi. Itu selalu mewakili kepadatan serangga atau tahap kerosakan serangga lebih rendah daripada EIL. So,
So kita tahu ada 3 tahap bagi pengukuran tahap kerosakan ekonomi, iaitu GEP, ET, dan yang ketiga yang paling penting adalah tahap kecederaan ekonomi, EIL, iaitu serangan perosak ditentukan sebagai keberatan perosak yang menyebabkan kerugian dengan nilai kos langkah kawalan yang sedia ada. Formula untuk mengira EIL merangkumi pertama adalah mempunyai 4 faktor. Pertama adalah kos kawalan, kedua nilai pasaran tanaman, ketiga kehilangan hasil yang disebabkan oleh sejumlah unit serangga, keempat keberkesanan kawalan. So kita lihat EIL ini merangkumi nilai pengurusan, iaitu management cost dia, kemudian V adalah market value untuk produk tersebut, dan juga melibatkan bagaimana tahap kecederaan dia, injury per insect density, dan yang another factor lain yang perlu diambil kira adalah host damage per unit injury. Bagaimana dia punya kecederaan setiap unit injury tu. Kemudian tahap tahap kecederaannya, iaitu nilai K. Okey. So ini adalah di mana EIL adalah bilangan perosak setiap unit pengeluaran bilangan serangga per hektar. Dia mesti adalah satu unit. Contohnya EIL ni perlulah dinilai contoh 1 hektar berapakah kerosakan ekonomi dia bagi tanaman sawit ataupun tanaman padi. So C adalah kos kawalan setiap pengeluaran unit produk tersebut. V adalah nilai pasaran per unit produk. Contohnya harga dia berapa nilai dia per kg contohnya. Dan D adalah kehilangan hasil per unit number. Berapakah berlakunya pengurangan nilai susut bagi tanaman tersebut. Kehilangan disebabkan oleh serangan perosak tersebut. Dan K adalah kadar pengurangan populasi serangga disebabkan oleh langkah pengurangan. So K juga perlu diambil kira. Jika kita melakukan langkah kawalan, apakah nilai K tu, supaya kita dapat menilai ataupun membuat pengukuran EIL itu. So EIL tu itulah dia punya formula dia. Seperti yang kita maklum bahawa kerosakan ekonomi atau economic injury level yang disebabkan oleh serangga ini ada 3 tahap, iaitu EIL, ET dan GEP. Jadi dan tiga-tiga tahap ini perlulah dinilai kerana supaya kita dapat kena pasti serangga tersebut tergolong di dalam pest jenis apa. Contohnya, jika population density serangga tersebut tidak mencapai ataupun tidak membawa kepada titik economic threshold ataupun ambang tindakan ekonomi ataupun EIL, ia dianggap sebagai non-economic pest. Kerana populationnya di dalam sistem itu tidak melebihi ET level dan dia tidak menjejaskan langsung kepada tanaman, tidak menjejaskan langsung pada nilai ekonomi produk tersebut. Manakala jika pest serangan serangga itu dia punya GEP mungkin dalam keadaan tertentu dia berlaku kenaikan secara tiba-tiba. Ini kita mungkin disebabkan faktor persekitaran dan ia mencapai tahap economic threshold tindakan ekonomi. Kita anggap ia sebagai occasional pest ataupun kita boleh nyatakan sebagai seasonal pest, dan pada waktu-waktu yang tertentu, dan GEP dia selalunya memang di bawah nilai ET dan EIL. So walau bagaimanapun perlu diambil kira bila mana population density dia mula menghampiri ET,
ia perlulah diambil tindakan, iaitu kawalan yang sepatutnya. Dan manakala perenal pest ni adalah persistent pest yang mana GEP dia menghampiri ataupun sebaris dengan ET, Economic Threshold, tapi dia di bawah EIL. Dan kawalan kimia masih diperlukan bagi memastikan bahawa GEP dia kekal ataupun berada di bawah EIL. Kerana kalau ia di bawah EIL, ia akan memberi kesan teruk kepada economic injury level pada hasil tanaman tersebut. Dan kalau kita lihat pula severe ataupun key pest, memang kalau population density dia yang begitu banyak dalam keadaan ni, memang kawalan perlu dilaksanakan bagi kita kita menurunkan dia punya population dynamicnya untuk memastikan bahawa GEP dia berada dalam tahap bawah ET, Economic Threshold ataupun EIL juga. Dan jika GEP dia memang dia maklum bahawa dia melebihi EIL dan ET, kawalan yang terbaik adalah menggunakan kawalan kimia. Itu adalah CVO, key pest. Penilaian status serangga perosak EIL yang dikira tidak akan sama untuk spesies perosak berbeza pada tanaman yang sama atau untuk serangga perosak tertentu pada tanaman yang berbeza. EIL juga mungkin berbeza bergantung pada keadaan persedaran seperti jenis tanah atau taburan hujan. Kerana faktor ini mempengaruhi tanaman dan pertumbuhan. Langkah kawalan biasanya dimulakan sebelum kepadatan perosak mencapai EIL. Kepadatan yang perlu dicapai untuk mencegah peningkatan populasi serangga perosak dari mencapai EIL disebut sebagai ambang ekonomi. So kita perlu pastikan bahawa kepadatan serangga itu tidak mencapai EIL dan perlu ada satu tindakan sebelum EIL itu. Yang kita panggil ambang ekonomi, di mana kawalan treatment perlu dijalankan secara terus bagi memastikan populasi serangga itu turun, iaitu GEP dia turun. Adalah rujukan yang boleh dijadikan sebagai panduan. Saya ucapkan terima kasih kerana dapat memberi sedikit masa untuk membincangkan topik penilaian status serangga perosak. Sekian, terima kasih.